Pak kita orang beriman kan? Orang beriman ada ujian tak? Ada lah ujian. Allah susahkan orang zalim kerana Allah benci. Allah susahkan orang yang baik kerana Allah sayang. Susah sama susah seperti rumah terbakar. Allah bakar rumah orang zalim kerana Allah marah kepada dia. Allah bakar rumah tu imam kerana Allah nak naikkan martabat dia. Betul tak? Dia beza-beza. Jadi kita orang beriman jangan kata tak mau kena uji. Mestilah ada ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Betul tak? Adakah manusia itu menyangka mereka telah beriman begitu saja sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah? Baiklah, cakap boleh. Teori. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betul tak? Dia jawab gitu pula. Jawabnya, semua orang ada masalah. Ni ada masalah. Dan masalah itu dulu, hak sekarang ke hak dulu? Hak sekarang. Hak dulu pahana? Tak ada tau. Memang ada masalah tak? Bini tak mau sign poligami. Tak. Piti banyak. Ada Allah uji dia dengan bini bekeng. Dulu ingat lagi pada masa zaman lepas sekolah baru-baru nak minta kerja. Susah tak masa tu? Pitih boleh berapa riyal duduk aku cek? Seria mujur. Hijam dia dulu. Jual besi. Dah. Zaman kutip buah anggur tak? Ada masalah masa tu. Bermacam-macam masalah. Masalah tu, batulah kita dulu ada satu-satu masalah. Ada masalah kecil, masalah besar. Yang menonjol masalah besar. Pasal dia besar. Baik. Sekarang 2013, faham? Kalau masalah tu berlaku tahun 2008, ada tak kita berlaku masalah? Ada tak? Ada lagi masalah tu ni? Ada. Sebab tu kita yakin. Sebab tu hidup ni sementara. Dunia ni penuh dengan ujian. Dan dia akan berlalu pergi. Kita akan balik bertemu dengan Allah. Dah mati tu satu ujian pula. Jadi kita yakinlah dengan akidah kita Allah kasih sayang. Berarti dia susahkan aku atau dia senangkan aku. Siapa masa susah kita bersabar. Siapa masa senang ingat ini adalah rezeki daripada Allah. Baru tak jadi bodoh sombong. Dan bila susah tidak jadi kufur kepada Allah. Sebab masalah hari ni kita sedang menghadapi masalah, nanti dia akan hilang. Dan sekarang kalau ada orang yang sudah tidak bermasalah, esok lusa akan ada masalah yang lain. Kan itu dipanggil dunia ni ad-dana, iaitu negeri yang tidak sempurna. Dulu susah, tak ada bini, makan pun tak ada orang nak masak. Ada bini dah. Senang tak? Suka tak hati nikah? Suka. Lepas tu ada masalah pula dengan bini. Bini balah dengan mak kita. Bini dengan kakak kita pula. Molek dah bini, mak tok tua. Faham? Kata ke kita, dok rot cetong lah, bakal kacir buruk lah. Banyak masalah. Ada habis bini, mak tok tua. Mak tok tua sesat dah, mati dah wanita orang Selaga. Sesat masalah mak tok tua. Tak. Abang kita pula binilah kata kita, binilah baru ni tak mari raya rumah lah, kata kita sama. Ada apa tak masalah? Ada sama. Habis abang anak kita pula dak pergi sekolah, main kat cyber cafe. Habis bagi anak sesat dah. Tak tangga tali timba molek ni. Kita sendiri pula nak bini pula ni. Tak. Jadi penuh dengan masalah. Masalah sama. Jadi buatlah yang Tuhan suruh. Masalah tu selesai dengan cara yang baik dan berlapang dada semua. Soalan yang terakhir pada malam ini, hak tak ada insya-Allah bulan depan pula. 3 keping ni. Kita berapa ya? Boleh? 10 minit lagi ya? Baik. Baru ni saya dapat tahu saya telah terkena sihir.
untuk tutup jodoh saya dan sihir orang yang dengkikan family saya. Porak perandakan family saya dan banyak tempat saya berobat. Semua ustaz dan orang yang berobat itu sihir yang digunakan itu kuat. Kadang-kadang saya rasa putus asa dan kecewa. Saya tahu perasaan ini tidak baik, tapi saya hanya manusia biasa, perempuan yang lemah pula tu. Boleh ustaz bagi nasihat supaya saya kuat semangat untuk hadapi ujian Allah ini? Kalau ustaz boleh tolong carikan orang untuk ubatkan saya pun elok juga. Sihir ini wujud dan dia memberi kesan dengan izin Allah sahaja. Sama dengan rimah. Sihir ini macam rimah. Sihir ini macam ular. Bila Allah kehendaki kena jumpa dengan kita, tapi belum tentu dapat patuk kaki kita. Dan bila patuk belum tentu dapat memudaratkan kita. Kalau Allah izin boleh. Sihir gitu kok. Faham? Dia wujud dan dia adalah satu amalan yang syirik, lagi haram, berdosa besar. Pelaku-pelaku sihir ni berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab. Ada yang dikatakan dipenjara seumur hidup, ada yang kata dikenakan hukuman mati. Maka kalau kita nak kata sihir, biarlah dengan bukti, jangan sembarangan. Bila kita nak laku orang sihir, bila gini orang sihir, nampak orang duduk di belakang rumah kita kata sihir lalu. Padahal nak kecing. Kita balik tengah malam pukul 2 pagi, tengok ada orang gayang-gayang belakang rumah kita. Dia nak kecing. Dia lalu kan, tak jumpa tempat cari surah tak serah orang luar. Nak kecing belakang rumah kita, nunduk molek. Kita kata ada orang tanam barang malam. Nak buat ke kedai kita tu. Nak korek-korek air kecing. Jadi jangan gaduh. Baik, apabila sudah terbukti memang sihir, maka yakinlah Allah lebih gagah daripada sihir, dan sihir hanya berlaku dengan izin daripada Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Buh sama dalam diri kita. Apa yang Tuhan kehendak berlaku, Tuhan tak kehendak tidak akan berlaku. Kalau Allah kehendak, Nabi pun boleh mudarat terkena sihir. Maka amalan-amalannya, yang pertama keyakinan diri, hanya kamu Allah yang boleh menjaga aku, yang boleh menyelamat, menumpahkan sihir. Tak ada orang boleh kalahkan sihir. Allah saja boleh kalah dan tumpahkan sihir. Yang kedua, bacakan ayat-ayat Quran. Selalulah baca ayat Quran siang dan malam walaupun kita sudah terkena sihir. Dan yakinlah mana ini adalah ujian daripada Allah. Dan tadawau, silakan berobat. Wala tatadawau biharamin, jangan berobat dengan cara haram sudah. Sampai masanya dia akan sembuh. Yang tak sembuhnya penyakit tua dan mati. Itu sebut dalam hadis. Tua tak ada obat. Mati tak ada obat tu. Sihir nipis saja boleh. Akan hilang bila sampai masanya. Jangan berhenti berdoa. Ini adalah ujian daripada Allah. Orang lain lebih berat daripada kita. Tengok di Mesir, tembok begitu je, bakar gitu je anak-anak orang, isteri orang dirogoh, dikalayak ramai. Dosa tak saya pasang bacaan Quran kuat di rumah? Saya tak tahu dia ganggu orang ke tak, tapi saya pasang agak kuat lah untuk menghalang jin dan syaitan di rumah dengan molek. Nabi kata, inna syaitana la tadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah atau kama qala. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan masuk di dalam rumah yang dibaca dalamnya surah Al-Baqarah, dan termasuk Al-Baqarah ayat-ayat yang lain. Maka bila kita nak baca, nak berobat, nak beramal, boleh tak mudaratkan orang lain? Tak boleh. Kita pasang orang ngaji ke, tengok keadaan. Kalau tengah malam janganlah kuat. Kita turun atak pergi dengar. Kalau aku tidur gini terganggu tak? Terganggu, slow sikit. Nabi tak kata bila baca kena baca kuat sampai ganggu orang. Baca saja. Sekadar didengarkan dalam rumah sudah memadai. Jadi senang. Soalan seterusnya 2 kini lagi. Saya berdebat dengan seorang kawan pasal pengantin. Perempuan akan nikah orang sejik ketika haid. Saya kata tak boleh. Dia kata zaman ni boleh lah. Sebab zaman ni ada moden. Jadi risiko darah titik tak ada dah. Saya terfikir logik juga. Tapi saya tetap pegang. Ustaz kata tak boleh. Mohon clarify. Hodoh.
Kalau orang putih ni. Jadi dia kawan dia kata dia ni tak apa dah perempuan haid masuk masjid kerana ni zaman moden. Nak? Jadi zaman moden tak apa. Jawabnya tak betul. Tak boleh kait dengan moden gitu. Nak? Kalau main zaman moden boleh bertukar hukum, dah. Ni zaman moden ni kita nak pergi pejabat kena pergi awal apa semua. Jadi kita boleh sembahyang subuh pukul 4 pagi. Tak? Tak boleh gitu. Benda hak tetap dah. Jawabnya ia tetap haram. Kalau nak nikah dalam masjid boleh. Tengah ulama kata harus, tengah ulama kata sunat. Tapi kena jaga adab-adab. Antara adab-adab dia, janganlah dalam keadaan berhadas besar duduk di dalam masjid. Jadi boleh duduk di luar kalau ketika period. Faham? Duduk luar masjid. Jadi imam kata mana pengantin perempuan? Ada di luar. Bapa dah masuk period. Masuk kejap je, tumbuk muka tu imam. Faham? Awak ukur cara awak main gitu, kejap tak kejap. Apa ropan wajib akad nikah tak? Ropan hijab kabur tak? Tak. Dah mari tu imam nak pergi tanya. Nak? Awak ni, ayah awak nak kahwinkan dengan tu si Fulan bin si Fulan. Mas kahwinnya banyaknya ni. Awak suka tak? Setuju tak? Setuju lah. Hak tu je. Dah tu dia tu bik luar. Takkan dah boleh gitu bik kejap tanya. Tak? Macam mana rukun qauli orang bisu dalam solat? Orang bisu dalam solat, rukun qaulinya ada 4. Takbiratul ihram, Fatihah, tayat akhir, salam. Dah kalau orang bisu, mana? Orang bisu hanya menggerakkan bibir. Fatihah buat gerak bibir saja menjadi kewajipan. Tak? Itu dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, diam pun sudah memadai sekadar berdiri membaca Fatihah. Dan ni dia orang bisu. Tak ada seorang ulama kata orang bisu wajib takbir juga. Nyaknya ke dia? Tak lebih. Faham tak? Minggu lebih nak mayang gari tak boleh. Dan nak nyaknya, Islam tu agama mudah. Nak? Ada orang cakap dosa dengan Allah tak apa. Kita boleh taubat. Pintu taubat luas kan? Jawabnya perkataan ini benar, tetapi kalau tak kena cara tujuannya salah. Allah Maha menerima taubat tak? Ya. Dan sebanyak mana pun kita berdosa, kalau kita taubat Allah terima tak? Terima. Bila Allah terima, kosong tak kita daripada dosa? Kosong. Tapi kata masa mana? Kata bagi orang yang telah melakukan dosa. Tak? Bertaubatlah kepada Allah untuk supaya dia berhenti melakukan dosa seterusnya. Tapi kalau kata gitu supaya kita boleh melakukan dosa, maka hukumnya takut Allah tak terima taubat kita. Dah boleh buat gini dosa yang haram ni tipu tanah rakyat tipu tanah rakyat, tipu apa semua ni curi harta orang, dia tak apa, Allah Maha penerima taubat kan. Maka gitu dia mempersendakan akan Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, ditakuti Allah tak terima taubat dia. Na'udzubillah. Saya jenis lambat hak takhir ketah. Saya jenis lambat baca Fatihah ketika semayang. Dalam mayang maaf boleh ke saya baca Fatihah ketika imam turut membaca Fatihah juga boleh. Kalau orang yang lambat. Jenis lambat ni. Bismillah. Lambat. Maliki yaumiddin. Tak jadi. Ada hak gegar gitu. Ada hak maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada juga. Dia nak pergi mana pun tak tahu. Jadi kalau jadi nyakit dah gitu, dimaafkan pada syarak. Ambil qada masa yang mudah. Guana pula jika dalam tengah baca tu imam amin, kita amin, adakah putus? Fatihah kita tak putus. Makmum tengah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, tiba walad dhalin. Maka kita pun ramai-ramai patutnya Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, Maliki yaumiddin, amin. Nampak tak? Maka sambung balik iyyaka na'budu, tak apa. Ada orang kata kena baca mula, salah, mengarut saja. Kerana ulama kata tak putus walad.
Soalan yang terakhir. Hukum solat berimankan imam foreigner yang bergerak-gerak semasa dalam solat tanpa tujuan seperti duduk baiki lengan baju dan sebagainya. Thank you. Dia jadi makmum imamnya foreigner. Benda foreigner. Makhluk asing. Orang luar lah. Orang Arab ke, orang Syria ke, orang Jordan ke, tak, orang Saudi ke. Tapi Tok Imam gelepar. Gua ni kira. Dia bila bergerak yang bid'ah, yang tidak membatalkan solat, maka harus kita mengikutnya, tetapi tidak dijadikan imam rawatib. Sekali itu saja. Imam yang rawatib ialah imam yang mengikut sunnah, yang diam ketika solat. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, sebahagian besar, bukan seorang dua, jenis main piyah arak, kaju buah comel. Nah, Allahu Akbar, akad serbang. Betul pula. Tak jadi akad buat tapal baru. Tak dang petihah. Masih tahiyat cabut hak egal buat depan. Nampak? Kaki ngam maju. Tengok ngam maju. Nampak? Ni bukan mazhab. Ni out station. Kalau jenis gitu, kalau kita buat imam sudah batal solatnya. Nabi pernah kata seorang laki-laki bermain tangannya dengan satu anak batu. Nabi kata orang ni kalau dia kocok tidak akan bermain-main lagi. Tu baru main anak batu. Kau tengok Arab, ada tak pergi Mekah? Ada orang pergi Mekah sini? Ada? Tu dak kita kata main akak jubah tu jubah ambil lipat jalan pula kita kena mari pula. Ni gitu mana tengah mayang tu. Nampak tak? Ni bukan mazhab. Ni ngaruk ni. Anak-anak ayah ping juga kalau gini. Nak boleh cabut serban akak bawah. Waktu beg surat bola kocek bawah. Ambil telefon tengok buh mula. Nak jenis gini. Ni foreigner ni. Dia kata dah Arab tu. Arab Nabi tak suruh ikut. Nabi suruh ke ulama. Walaupun orang Arab tapi ulama. Faham? Tapi kalau Arab tak mestinya betul. Nak batu Nabi akhir zaman bangkit di kalangan Arab. Kerana Arab yang paling bodoh sekali. Tengok dalil tengok apa berlaku di Mesir ni. Habis negara-negara teluk sokong sisi, sokong askar, padahal bunuh orang. Terang dah. Nak sokong orang zalim, maka hukumnya haram, masuk neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamasakumun nar. Jangan kamu sokong orang melakukan kezaliman dengan mumu masuk neraka. Tak kira raja Saud, raja mana pun. Tapi kata bodoh. Jadi bukan kita nak ikut Arab, ikut ulama. Sama ada ulama Arab, sama ada ulama Pakistan, ulama India, Filipina, Aceh, Patani, Melayu, ulama orang putih, tak ada kira. Suruh ikut ulama. Jadi kalau untuk imam jenis bergelepar sampai batal, jasa ikut lagi semayang ni. Tapi kalau gerakkan bid'ah saja yang tidak batal ni, yang saya tergaru-garu, terpegang-pegang, main benda-benda yang tidak dalam sampai 3 kali berturut-turut, tak batal. Tapi imam itu bid'ah. Tak boleh jadi imam rawatib. Hanya untuk sekali itu saja kita ikut dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi